ucapan, perbahasan dan juga dalam tempoh yang cukup waktunya. Tahniah. Sekarang kita teruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli menyampaikan ucapan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, rakan-rakan sekalian. Saya juga ingin turut membahaskan isu yang memang sedang mendapat perhatian seluruh negara setelah diwar-warkan di dalam Dewan Rakyat yang lalu. Dan kita terlebih awal juga mengatakan sokongan kita terhadap usaha untuk meningkatkan program kesihatan di negara kita yang memang pun telah berjaya selama ini. Kadar kematian bayi di Malaysia ni, Datuk Yang Dipertua, bawah daripada 30 tahun ataupun 3 kematian bayi, daripada 3 kematian bayi daripada jumlah 1,000 kelahiran. Itu adalah satu jumlah yang menggambarkan tahap kesihatan kita yang cukup baik. Begitu juga kematian ibu yang dikaitkan dengan bersalin adalah sangat rendah di Malaysia berbanding dengan sebahagian negara-negara lain di ASEAN ini. Menggambarkan juga bahawa usaha yang telah dibuat oleh kerajaan selama ini telah berjaya. Namun ada downside-nya pula, dengan izin, kita berhadapan dengan penyakit non-communicable diseases yang menjadi antara punca-punca kematian yang tinggi dalam negara kita. Yang ini kita nak usahakan. Saya ada impian, Datuk, ya, I have a dream lah. Nak dapatkan satu perkhidmatan kesihatan yang murah, yang lengkap, ada semua. Macam yang ada di Hospital Kuala Lumpur contohnya. Dan juga kelicinan rawatan short menunggu, waktu menunggu di klinik lah, ya, yang pendek macam di hospital swasta. Macam mana kita nak dapat tu? Kombinasi kebaikan daripada dua-dua sistem perkhidmatan swasta dan awam, ya. Tapi saya rasa tidak mustahil kalau kita hari ini dapat laksanakan transformasi dan reformasi kesihatan ini, kita akan mendapat kedua-duanya. Satu perkhidmatan yang lengkap, tak perlu menunggu waiting time untuk pembedahan ke, untuk membuat scan ke, tidak akan panjang. Waktu menunggu di klinik pun ringkas, ya. Dan kita berjumpa dengan pakar-pakar yang hebat-hebat. Ini semua walaupun kita katakan impian, the dream, tetapi ianya bukan mustahil kerana tempat-tempat lain pun sudah mula melaksanakannya, ya. Kita juga diberitahu oleh Timbalan Menteri tadi bahawa out of pocket belanja kita untuk kesihatan sampai 34%. Apa-apa yang lebih daripada 20% mudarat, katanya. Saya rasa ini patut ditangani dengan segera. Kerana ada negara lain di ASEAN, Thailand misalnya, di Indonesia disebutkan tadi 9% di Thailand, ya. Itu satu program kesihatan yang accessible kepada rakyat, yang mampu ditangani oleh rakyat. Tapi kita, kalau 34% menggunakan wang poket kita untuk mendapatkan satu perkhidmatan yang baik, kita masih lagi di peringkat boleh diperbaiki. Jadi kertas putih ini bertepatan, ya. Di penghujung pembentangan tadi dikatakan akan ada pemantauan, ya, Timbalan Menteri, ya, pemantauan oleh task force. Yang ini kita kena buat segera, tak perlu tunggu setahun dua, ya. Kita harus pantau berterusan, ya. Kalau boleh setiap bulan, ya, kenapa tidak? Kalau boleh lebih awal daripada itu, kenapa tidak? Artinya satu task force yang bekerja sepenuh masa, ya, melihat pencapaian di setiap sudut. Untuk itu berlaku, kita tak boleh bergantung pada hanya kertas putih seperti ini. Kita memerlukan apa pelan tindakannya, detailnya tu, ya. Dan detail ini saya yakin Kementerian Kesihatan tidak ada masalah untuk membuatnya atau merangkanya dalam masa yang terdekat. Apa yang saya nak cadangkan ialah supaya pemantauan ini dilakukan oleh suatu kelompok yang sungguh-sungguh committed untuk memastikan pencapaiannya dengan segera dikesan kelemahannya. Ya, kalau perlu dicadangkan tambahan peruntukan, ya, perlu dicadangkan dengan segera. Kalau ianya perlu melibatkan parlimen, satu jawatankuasa pilihan khas parlimen yang ada tentang kesihatan, jadikan mereka sebahagian daripada pemantau ini. Ataupun kita ada pakar-pakar yang lebih ramai, ya, di luar sana yang boleh menjadi pemantau, yang bekerja berterusan. Barulah kita boleh tengok pencapaiannya, dan kita perlu mulakan sebelum tahun 2024, Yang Dipertua, ya. Lulus hari ini last hari ini, ya.
Ini dah last ni, ini bukan rang undang-undang yang memerlukan tanda tangan yang di-Pertuan Agong. Ini kertas putih yang apabila peringkat terakhirnya ialah Dewan Negara, terus kita laksanakan. Dan kita akan melihat pencapaiannya apabila kita mengambil aspek-aspek yang disebutkan oleh rakan-rakan tadi, health financing, pendanaan kesihatan. Ini dah lama sejak tahun awal 80-an, Datuk Seri, yang saya terlibat sama dengan Kementerian Kesihatan ketika itu. Sudah ada pakar-pakar dilantik daripada luar negara, dalam negara. Sampai hari ini kita belum berjumpa lagi satu sistem health financing yang dikatakan boleh memudahkan pembiayaan bagi seluruh rakyat, membuatkan perkhidmatan kita accessible financially dengan izin. Yang ini saya rasa kita ada pakar-pakar tempatan, kita ada Profesor Syed Muhammad Al-Junaid, Profesor Universiti kita ada bekas pimpinan Kementerian Kesihatan Datuk Dr. Rohaizat Yon, Dr. Rosita Halina. Ini semua pakar-pakar lokal kita. Kalau kita nak import yang luar pun okey, tetapi segerakan penggunaan ilmu mereka ni untuk kita menyusun satu sistem pendanaan yang baik. Kemudian kita juga harus menyusun pentadbiran kesihatan. Sehari dua ni ekoran daripada COVID-19 kita lihat pengambilan doktor, penempatan doktor yang habis kontrak tak disambung dan sebagainya. Isu-isu ini dalam usaha kita untuk mentransformasi perkhidmatan kesihatan kita tak boleh lagi timbul yang betul. Mesti ditamatkan masalah-masalah tersebut kerana kita mempunyai kepentingan dan keperluan menyegerakan penyusunan pentadbiran yang baik. Fasilitis kesihatan saya rasa ianya memerlukan dana yang besar. Kita hanya belanja 2.2% daripada KJNK disebut tadi untuk kesihatan, sedangkan negara lain paling tidak pun 4.4%, 6%. Artinya kita jauh daripada itu. Tetapi nak buat macam mana? Kewangan negara kita diperuntukkan untuk macam-macam usaha membasmi kemiskinan, pendidikan, ketenteraan kita. Memang kita di peringkat asas memerlukan keuangan. Apapun dengan 2.2% KJNK ini, kita perlu pandai menguruskan keuangan kita supaya dapat kita laksanakan pembangunan, pembinaan, pembaharuan klinik-klinik kita yang disebutkan tadi, kerana ini juga akan menggambarkan kejayaan usaha transformasi kita. Semuanya bagus tetapi klinik tak bagus, tak jadi juga. Jadi dengan kombinasi ini semua, Tuan-Tuan, saya keyakinan kalau kita sokong dan saya menyokong kertas putih ini, kita akan berjaya melakukan transformasi tersebut. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih Muhammad Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli atas tambahan